Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin terangkan bagaimana menghasilkan sebuah teleskop majmuk, teleskop aplikasi daripada fenomena pembiasa cahaya oleh dua kanta cembung. Untuk menghasilkan teleskop, kita juga masih menggunakan dua kanta cembung yang diletakkan pada paksi utama yang sama. Maknanya kedudukan tercembung ini pada kedudukan dalam satu garisan di satu paksi utama. Okey, di depan ni kita jadikan dia sebagai kanta objek sebab objek akan berada di sini. Okey, di sini sebagai kanta mata kerana mata kita akan berada di sini. Okey, mata akan berada di kawasan ini. Okay, so mata di view sini. Okay, ini mata kita. Okay, objek. Okay, bila kita gunakan teleskop, okay, saiz untuk kanta mata, saiznya adalah lebih besar daripada kanta, saiz untuk kanta objek lebih besar dari kanta mata kerana di depan untuk teleskop biasanya kantanya besar supaya lebih banyak cahaya boleh masuk. Okay, dekat dengan mata kecil sikit supaya cahaya fokus masuk dalam mata. Okay, so bila kita gunakan teleskop, kita biasanya akan melihat objek berada di kedudukan yang sangat jauh seperti bulan, bintang atau kedudukan objek yang sangat jauh. Okay, maknanya kita objek itu tidak berada di F atau 2F atau 3F. Objek mungkin berada di satu kedudukan yang kita panggil sebagai kedudukan di infinity. Okay, kedudukan di infinity. Objek berada di infinity, image akan jatuh di titik fokus. Okay. Sebelum tu kita lihat dulu, fokuskan dulu kepada binaan sebuah teleskop. Okay, dua kanta cembung yang mempunyai jarak fokus yang berbeza. Okay, ini adalah kanta objek. Okay, LO stand object lens. Okay, kanta objek. Ini adalah kanta mata. Okay, LE. Kenapa kita ambil LE sebagai eye lens? Okay, so ni object lens, kanta objek. Dan ini adalah kanta mata. Okay. Jarak fokus kanta mata, okay, daripada kedudukan pusat optik ke titik fokus kanta objek ini kanta objek, jarak fokusnya lebih panjang daripada FM. Ini adalah titik fokus untuk kanta mata. Sorry, FM atau kita boleh jadikan dia sebagai FE. Okay, FE. Eye focus point. Okay, FE stand for eye focus point. Okay, jika kita lihat kedudukan titik fokus kanta objek dan kedudukan titik fokus kanta mata adalah di tempat yang sama. Okay, walaupun kedudukan titik fokusnya bertindih di tempat yang sama, jarak fokus untuk kanta objek, okay, jarak fokus untuk kanta objek, jika kita lihat, okay, kalau kita ukur jarak fokus untuk kanta objek, okay, adalah, okay, jarak fokus kita simbolkan sebagai F kecil O. Okay, ini adalah jarak fokus untuk kanta objek. Okay, jarak fokus F kecil, titik fokus F besar. Jarak fokus untuk kanta objek lebih panjang daripada jarak fokus kanta mata. Okay, jika kita ukur jarak fokus kanta mata, jarak fokus kanta objek lebih panjang dari jarak fokus kanta mata. Okay, FE. Okay, focus point for eye lens. Okay, biasanya FE. Okay.
kamu boleh lihat jarak fokus kanta objek lebih panjang dari jarak fokus kanta mata, dan kedudukan titik fokus kanta objek dan titik fokus kanta mata berada pada tempat yang sama. Dan jika kita ukur daripada kanta objek ke kanta mata, jika kita buat pengukuran dari sini ke sini, okay, kita simbolkan sebagai L kecil. Kita simbolkan sebagai L kecil. Kita simbolkan sebagai L kecil. L kecil, maknanya L ni adalah sama juga dengan hasil tambah FO dan FE. So maknanya kalau kita ukur jarak ni, jarak FO campur dengan jarak FE, kita dapat L. L adalah jarak antara kanta cebung dan kanta objek dan kanta mata. Okey. Okey, keadaan ini, okey, bila titik FO sama dengan titik FE dan jarak fokus kanta objek lebih besar dari jarak fokus kanta mata sama dengan L, kita kenali sebagai situasi ini adalah pelarasan normal. So pelarasan normal untuk teleskop adalah hasil tambah jarak fokus kanta objek campur dengan jarak fokus kanta mata. Okey, para pelajar boleh cuba lukis dahulu sebagaimana yang teacher telah lukis. Kamu boleh tentukan sendiri jarak fokus. Okey, ini adalah binaan sebuah teleskop. Okey, kedudukan objek berada di infinity macam saya cakap tadi. Untuk objek, bulan, bintang atau sesuatu yang sangat jauh berada di infinity. Okey, syarat dia, image akan jatuh pada titik fokus. Bila objek di infinity di sebelah sini, image kita settlekan dulu untuk kanta objek, image akan jatuh di titik fokus. So, kita boleh lihat, kita kaedah melukis dia, kita lukis dulu image. Okey, ini adalah image untuk ini adalah image untuk objek di infinity. So, kaedah melukis dia, anda lukis dulu image. Okey, lepas tu baru kita lukis sinaran cahaya. Okey, kaedah nak lukis sinaran cahaya dia mudah saja. Maaf. Okey, awak lukis, anda lukis okey, sinar tuju dia daripada mana-mana sahaja. Okey, dan lukiskan selari. Okey, tapi yang tengah-tengah ni mesti lalulah. Okey, ini sinar tuju. Okey, ini adalah sinar tuju. Jangan lupa lukiskan anak panahnya. Kaedah dia mudah, anda lukiskan dulu image ya, macam saya terang tadi. Sinar tuju.
Okey, jangan lupa anak panah menunjukkan sinar 7. Dan seterusnya, lukis sinar bias, sambungkan saja di hujung ini. Okey, so cahaya terbias. Okey, kaedah melukis dia kita reverse drawing. Okey, so bias. So cahaya, objek di infinity, image berada di sebelah sini, maknanya image-nya akan nyata. Okey, terbalik. Okey, ciri-ciri objek olehkan tak objek. Ciri-ciri image olehkan tak objek ialah objek berada di infinity, image akan maya dan terbalik. Okey. So image yang dihasilkan oleh kata objek ini digunakan sebagai objek oleh kata mata. Okey, bagaimana nak lukis yang ini pula? Kita gunakan kaedah yang telah kamu pelajari. Okey. So cahaya yang selari dengan paksi utama. Okey, cahaya yang selari dengan paksi utama. Okey, kat sini nak bias kat mana? Okey, jarak F ini akan samalah dekat sebelah sini kan. So, anda labelkan dulu, anda buat FE. Okey, mungkin FE kamu berada di sini lebih kurang. Okay, kamu ukurlah guna pembaris. So, ini FE saya. Okey, cahaya yang selari akan terbias. Kita guna warna lain supaya kamu tak confuse. Guna warna pink. Okey, cahaya yang selari akan terbias ke fokus. Okey. Okey. Dan akan ada satu lagi cahaya yang lalu dekat sini. Tengah-tengah. So, kita dapati bila objek berada di titik fokus, image dia takkan cahaya bias dia tak akan bersilang di sini. So, cahaya dia akan bersilang di mana? So, dia akan bersilang di belakang ni. Tapi di satu kedudukan yang kita sendiri tak boleh tahu, yang sangat jauh. So, maknanya image akhir oleh kanta mata ini akan berada di mana? Image akhir tu akan berada di infinity. Jika kita lihat, situasi objek berada di infinity, image akan jatuh di titik fokus. Dan objek berada objek di infinity, image di titik fokus dan nyata. Objek di titik fokus, image di infinity dan maya. Dia terbalik. Okey, untuk kanta objek berada di infinity, image yang jatuh akan berada di titik fokus dan image yang dihasilkan oleh kanta objek digunakan sebagai objek oleh kanta mata dan image ini berada juga di titik fokus kanta mata. Okey, dan kaedah melukis seperti gambar raja sinar yang telah kamu pelajari sebelum ni. Okey, cahaya selari lalu dekat. Okey. So, objek di titik fokus, image akan di infinity. Objek infinity, image titik fokus, maya. Objek titik fokus, image di infinity. Objek di infinity, image di titik fokus nyata. Objek di titik fokus, image di infinity maya. Okey, mata akhir, mata kita melihat image di infinity.
Okey, ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh teleskop adalah imejnya maya, tegak dan di infinity. So, ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh teleskop, ciri imej oleh teleskop pertama maya, kedua tegak, ketiga berada di infinity. Okay. So ini ciri-ciri imej oleh sebuah teleskop. Untuk menghasilkan sebuah teleskop, binaan dia mesti ada dua kanta cembung, kedudukan titik fokus kanta mata dan kedudukan titik fokus kanta cembung, kanta mata dan kanta objek berada di titik yang sama. Jarak fokus kanta objek lebih besar dari jarak fokus kanta mata dan hasil tambah jarak fokus dan jarak fokus kanta mata dan kanta objek akan menghasilkan L. Okey, kenapa FO dan FE berada di tempat yang sama? Supaya hasil akhir oleh kanta mata menghasilkan imej maya, tegak dan di infinity. Dan kita nak lihat, kita nak imej objek oleh kanta mata ni berada di titik fokus. Okay, sebab tu bila objek berada di titik fokus, imej akhir dia akan maya, tegak dan di infinity. Sebab itulah kita kena buat pelarasan normal untuk sebuah teleskop. Jarak ni, L ni adalah sama dengan hasil tambah FO dan FE. Okey, itu sahaja. Saya harap anak-anak faham. Jika ada masalah, boleh direct PM dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.